Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jadi pada hari ini saya ingin membuat satu resensi berkenaan sebuah buku yang ada di tangan saya ni. Yang mana saya rasa buku ni sangat informatif, interaktif, produktif dan apa lagi saya boleh cakap? Aktif. Jadi, buku tersebut bertajuk Kerajaan Khalifah Islam, Pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin, Kekuatan Abu Bakar dan Umar dan Kerajaan Umayyah. Seperti mana tajuk buku ni? Buku ni mengandungi pelbagai dokumentari berkenaan sejarah kekhalifahan Islam bermula daripada Khulafaur Ar-Rasyidin hinggalah Kerajaan Umayyah. Perlu difahami, bukan itu sahaja kekhalifahan Islam yang ada di muka bumi ni. Sebenarnya, banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam yang lain seperti kerajaan Abbasiyah, kerajaan Mamluk, kerajaan Seljuk, kerajaan Ayyubiyah dan hinggalah kerajaan Islam yang terakhir iaitu Uthmaniyah. Buku yang mempunyai 342 muka surat ni merupakan sebuah buku bukan fiksyen yang dikarang oleh saudara Rafa bin Maid dan diterbitkan oleh Hijaz Records Publishing dan dia mendapat cetakan kedua pada tahun 2017. Bagi tahu sekali ke dia punya siapa yang aturkan susun huruf tu, siapa pengurus penerbitan, siapa yang pengurus pemasaran tu. Oh, udah 5 minit aja. Saya akan ceritakan berkenaan isi kandungan buku ni secara ringkas. Sejak abad ke-7, iaitu semenjak penurunan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, impak tamu di Islam ni nampaknya telah mendominasi dunia. Penyebar Islam bermula dari semenanjung Arab ternyata menjadi luas dan terbuka. Ya, semenanjung Arab yang dianggap kuno, tak bertamadun dan hanya reti berperang sesama sendiri suatu ketika dahulu. Kini, dengan ajaran Islam yang dibawa, mereka berjaya menawan dua empayar terhebat ketika itu, iaitu Parsi dan Rom. Malah, setelah kewafatan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin yang terdiri daripada 4 sahabat mulia, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, menyambung kekuatan Islam. Hasilnya, Islam berkembang hingga meliputi Lautan Atlantik di barat dan Asia Tengah di timur. Namun, lama kelamaan, umat Islam berpecah disebabkan konflik yang sengaja ditimbulkan pihak yang semestinya iri hati terhadap perkembangan Islam. Lantas muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang sedaya upaya menyatukan umat Islam kembali. Dimulakan dengan kerajaan Umayyah yang diasaskan oleh sahabat Nabi, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khilafah Islam pertama yang menggunakan sistem pewarisan. Banyak kejayaan dicapai ketika zaman ini, antaranya penaklukan Sepanyol dan Timur. Tak kurang juga perbalahan yang berlaku pada akhir khilafah ini, hinggalah kerajaan Abbasiyah menundukkan Khalifah Marwan Muhammad, iaitu Khalifah terakhir kerajaan Umayyah. Berapa minit lagi? Secara konklusinya, saya boleh katakan yang buku ini sangat bagus. Penerangannya sangat teliti dan tepat. Terdapat ruang pembendaharaan untuk beberapa nama dan frasa dalam sejarah Islam dan dimuatkan juga beberapa gambar artifak dan beberapa tempat tertentu dalam buku ni. Cuma saya berharap agar ada halaman untuk ruangan bibliografi supaya mudah untuk saya merujuk sumber penulisan buku ini. Baiklah, buku ni selamat ke untuk dibaca oleh semua peringkat umur? Jangan risau, tiada bom jangka masa pun dalam buku ni, jadi selamat. Sebenarnya, buku ni sesuai sangat untuk para penggemar sejarah Islam. Orang remaja dan dewasa adalah digalakkan untuk membaca buku ni bagi menambah ilmu pengetahuan mereka. Untuk aras kanak-kanak, saya rasa buku ni hanya sesuai dibaca untuk darjah 5 dan darjah 6. Mungkin sebabnya buku ni tak begitu banyak ilustrasi dan gambar. Mungkin dalam 15% je. Gambar yang terdapat dalam buku ni pula ialah gambar peta, tempat, barang artifak, macam dokumentari. Jadi kanak-kanak berkemungkinan tak memahami isi kandungan buku ini. Jadi, itulah sedikit sebanyak resensi saya berkenaan buku ini. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.